Kementerian Pengangkutan Malaysia menyambut baik inisiatif-inisiatif yang dibentangkan semasa mesyuarat Pasukan Petugas Logistik Kebangsaan NLTF bilangan kedua tahun 2023 yang telah diadakan pada petang ini dari pukul 3 sampai 5.30 petang. Selaras dengan fungsi MOT sebagai peneraju industri logistik dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Perkara pertama yang saya ingin nyatakan ialah bahawa MOT akan melaksanakan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit ataupun dalam singkatan FAGIT bermula pada 1 Januari 2024. Pada 16 Disember 1998, negara anggota ASEAN menandatangani FAGIT untuk tujuan fasilitasi pengangkutan dan perdagangan dalam usaha menyokong pelaksanaan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Kerangka perjanjian FAGIT memudah cara pergerakan kenderaan barangan transit merentas sempadan di kalangan negara anggota ASEAN. Untuk tujuan pelaksanaan FAGIT, kerajaan telah meratakan 2 perundangan subsidiari, iaitu Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat untuk peredaran antarabangsa kenderaan barangan rentas sempadan ASEAN 2023 dan kaedah-kaedah Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan rentas sempadan ASEAN 2023 pada Isnin 20 November yang lalu. Pergerakan kenderaan barangan dagangan transit berpendaftaran asing di antara negara-negara anggota ASEAN memerlukan instrumen permit yang dikenali sebagai ASEAN Goods Vehicle Cross Border. Negara-negara anggota ASEAN melantik agensi komputer di peringkat domestik untuk mengeluarkan permit AGVCB ataupun ASEAN Goods Vehicle Cross Border. Selaras dengan ketetapan FAGIT, agensi komputer di domestik setiap negara anggota ASEAN layak mengeluarkan 500 permit AGVCB berdasarkan ketentuan syarat yang ditetapkan. Sekiranya perlu, bilangan permit boleh dipertingkatkan dengan persetujuan semua negara anggota ASEAN. Agensi Pengangkutan Awam Darat dilantik sebagai agensi komputer yang akan mengeluarkan permit AGVCB di Malaysia. Syarikat pengusaha kenderaan barangan tempatan yang memenuhi syarat boleh mengemukakan permohonan secara atas talian kepada APAD pada 1 Januari 2024. Bagi menyokong pelaksanaan FAGIT, pihak berkuasa kastam negara anggota ASEAN akan menggunakan pakai ASEAN Custom Transit System bagi pengikraran dan mengawal sedia pergerakan barangan dalam transit. FCTS merupakan sistem perisian elektronik yang dibangunkan untuk tujuan pengoperasian FAGIT yang berguna pakai satu kenderaan, satu jaminan dan satu pengiktirafan transit dalam memudahkan cara pergerakan barangan dalam transit perintasi pada negara-negara ASEAN bermula daripada negara asal, negara transit dan negara destinasi tanpa membuat pengikraran semula atau menukar kenderaan di negara yang dilalui. Di Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan mengoperasikan dan bertanggungjawab penuh ke atas sistem ACTS. Pengoperasian FAGIT pada Januari 2024 akan dimulakan di Semenanjung Malaysia terlebih dahulu, manakala pelaksanaannya di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan akan bermula setelah penyertaan Brunei, Indonesia dan Filipina dalam ACTS. Pelaksanaan FAGIT akan mengubah landscape sektor logistik negara secara drastik, di mana aliran pergerakan kargo dan kenderaan perdagangan di kalangan negara-negara anggota ASEAN akan dilaksanakan secara seamless dengan penyelarasan proses pelepasan barangan dan kenderaan di sempadan. Ini dijangka akan merancangkan jumlah perdagangan negara khusus dengan negara-negara ASEAN. Pelaksanaan FAGIT juga akan memberikan peluang kepada syarikat-syarikat logistik tempatan untuk menembusi pasaran ASEAN dan seterusnya dapat meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. MOT membangunkan dan mengoperasikan prosedur operasi standard untuk penahanan, pemeriksaan dan pelepasan kontainer pada 1 Mei 2022 bagi mengatasi kelewatan pelepasan kargo di pelabuhan-pelabuhan persekutuan. Projek perintis bagi pelaksanaan SOP tersebut telah dilaksanakan di Pelabuhan Klang. Penahanan kontainer oleh other government agencies atau permit issuing agencies telah memberikan implikasi kepada daya saing negara dan produktiviti pelabuhan selain menyebabkan komuniti pedagang mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Berdasarkan SOP yang dibangunkan, OGA atau PIA perlu melepaskan kontainer dalam masa 3 hari kecuali kontainer terbabit dalam disita atau memerlukan pemeriksaan lanjut berdasarkan statutory requirements. Sebelum penguasaan SOP, hanya 70 hingga 75% kontainer sahaja
dilepaskan selepas pemeriksaan dalam tempoh 3 hari bekerja. Walau bagaimanapun, sejak penguatkuasaan SOP, OGA dan PIA melepaskan kontena yang ditahan dalam masa 3 hari dengan pelepasan kontena mencecah paras 92% untuk tempoh 1 Mei hingga 31 Ogos 2023 di Pelabuhan Kelang. Peningkatan dalam peratusan pelepasan kontena menunjukkan bahawa SOP ini memperkemas prosedur penahanan, pemeriksaan dan pelepasan kontena di Pelabuhan Kelang dengan penyeragaman proses kerja di kalangan OGA atau PIA. SOP penahanan, pemeriksaan dan pelepasan kontena akan diperluaskan kepada pelabuhan-pelabuhan persekutuan yang lain bagi meningkatkan produktiviti pelabuhan dan daya saing negara bermula 1 Januari 2024. Jadi ini dua perkara yang ingin diumumkan yang telah pun kita bincang dalam mesyuarat NLTF tadi, iaitu yang pertamanya ialah berkenaan dengan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit. Ini saya nak bagi sedikit pemahaman mudah lah. Maksudnya apa? Maksudnya setiap negara ASEAN yang tanda tangan kepada protokol ini, iaitu termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos dan Cambodia. Di 6 negara ini, setiap negara boleh keluarkan permit untuk syarikat-syarikat logistik, syarikat-syarikat lori, tempatan untuk membawa kargo ataupun kontena merentasi sempadan up to 3 countries. Okay. Maksudnya, katakanlah daripada Malaysia, kita nak menghantar kargo menggunakan satu syarikat logistik Malaysia. Dia boleh bawa daripada Malaysia merentasi Thailand sampai ke Laos. Okay. Tanpa kawalan sekarang ni. Maksudnya dia boleh diberikan, dibenarkan. Kalau sebelum ini memang tak boleh lah. Dia tak boleh seamless. Dia tak boleh pakai satu permit, boleh merentasi 3 negara. Ataupun satu permit clearance untuk kargo dia. Tapi dengan adanya protokol ini, syarikat-syarikat logistik ini dibenarkan beroperasi merentasi sempadan 2 negara. Okay. Up to involving 3 countries. Okay. For example, apa yang saya katakan, Malaysia, Thailand, up to Laos. Ataupun daripada Thailand, dia nak hantar ke Singapura. Dia boleh Thailand melalui Malaysia sampai ke Singapura. Jadi ini yang telah pun dipersetujui sejak tahun 1998 lagi. Okay. Jadi sekarang ini baru kita selesaikan banyak protokol, a lot of technical preparation, dan 2 hari lepas saya telah pun menandatangani gazette tersebut untuk membenarkan permohonan permit ini dimulakan. Jadi bermula 1 Januari 2024, 500 permit untuk kenderaan ini dapat dikeluarkan. So up to 500 permit can be issued. Satu permit satu truck. Okay, satu truck. Jadi up to 500 trucks can apply for this permit for cross-border transition of goods. Jadi ini adalah satu peluang kepada syarikat-syarikat logistik tempatan untuk menceburi dalam seamless cross-border logistik business ini. Jadi ini satu perkara baru yang kita umumkan pada hari ini, which is the most important topic we discuss today.